Nak minta Vivi Yusof untuk digugurkan daripada bot UiTM. UiTM Usaha Takwa Mulia. Assalamualaikum and hi guys, apa khabar semua? Aku harap korang semua sihat sejahtera. Pada siapa yang baru jumpa channel YouTube aku, nama aku Nome, and jangan lupa untuk subscribe supaya korang boleh updated dengan semua video-video terbaru aku. Okey, jom kita start untuk video kita kali ni. Okey, hari ni aku nak bercakap pasal petition. First kali kita kena tahu apa itu petition. Petition adalah merupakan sesuatu kehendak bertulis yang kebiasaannya ditulis oleh ramai orang dan diserahkan kepada pihak yang berkuasa untuk menyatakan sebab-sebab tertentu. Tapi zaman sekarang ni, seperti yang kita tahu, kita dah ada online petition. Salah satu platform yang terkenal berkenaan dengan online petition ni adalah Change.org. Change.org mula ditubuhkan oleh pengasasnya yang bernama Ben Rattray pada tahun 2007. Dan semenjak itu, Change.org berkembang pesat sehinggalah pada tahun 2012, Change.org ini telah mempunyai sebanyak 100 pekerja dan mempunyai office di 4 benua ke atas muka bumi ini, dan merancang untuk membuka office kat 20 negara yang lain, juga menyasarkan bahasa selain English kepada bahasa Arab dan juga bahasa Cina. Power kan? Sehingga hari ini Change.org dah ada lebih 300 pekerja dan telah mendapat lebih daripada 500,000 page view setiap hari. Change.org juga dikatakan mempunyai lebih daripada 45 juta pengguna yang berdaftar dekat dalam dia punya website, yang membuat lebih daripada 25,000 petition setiap bulan. Menurut founder Change.org ni, platform dorang ni digunakan untuk permulaan kepada sesuatu request kepada pihak berkuasa tu, dan bukanlah digunakan untuk keseluruhan proses petition yang dibuat oleh sesetengah individu atau sesetengah pihak. Okey, jom kita fahamkan macam mana Change.org ni berfungsi. Change.org ini dikatakan secara social actionnya membuat netizen react dengan demand petition yang telah dimuat naik dalam website dorang. Dari situ, sesuatu petition itu akan mula disebarkan kepada orang ramai, dan orang ramai pula akan mengetahui sesuatu petition itu dengan kadar yang lebih cepat daripada biasa. Tapi tak dinafikanlah Change.org ini sebenarnya perlu juga sosial media yang lain seperti Facebook, Instagram, Twitter untuk bergerak lebih pantas dengan link-link yang di-share dalam post-post sosial media yang lain. Seperti sosial media yang lain, kita boleh mendapat lebih tumpuan daripada pengguna yang lain dengan sponsor ataupun promote sesuatu post itu. Sama juga dengan Change.org, kita boleh sponsor ataupun promote sesuatu petition itu untuk mendapat balasan ataupun sokongan yang lebih daripada pengguna-pengguna Change.org yang lain. Selain itu, dengan cara ini, sesuatu petition itu boleh disebarkan dengan lebih luas di internet. Dan kalau dah dapat liputan yang agak luas, tak peliklah kalau pihak media pula datang untuk memberikan tumpuan kepada petition ini. Dan setelah pihak media terlibat dalam proses ini secara langsung, ia akan lebih mudah untuk membuka mata pihak-pihak berkuasa untuk bertindak balas dengan petition itu mahupun membuat keputusan dengan lebih cepat. Tapi perlu diingat, Change.org ini bukanlah satu medium yang boleh secara langsung untuk membantu daripada mula hingga ke akhir. Change.org ini hanya terlibat dalam proses pengumpulan sokongan daripada internet untuk dijadikan sokongan petition yang sebenarnya perlu diuruskan ataupun dibuat melalui proses-proses perundangan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa ataupun sesebuah negara itu sendiri. Okey, jom kita tengok apa pencapaian terbesar Change.org ini semenjak dorang ditubuhkan. Pada tahun 2015, seorang perempuan yang berumur 26 tahun, warga negara British Iran, telah dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun atas kesalahan menghadiri perlawanan bola tampar di Iran. Untuk pengetahuan korang, adalah menjadi satu kesalahan di Iran untuk seorang perempuan menghadiri sebarang perhimpunan terbuka yang dihadiri oleh lelaki dan juga perempuan. Tak boleh. So dekat sana kalau nak berhimpun, perempuan je, lelaki saja. Perempuan tak boleh join. Kerana merasakan kesalahan ini tidak adil, adik kepada pesalah perempuan tadi tu, dia dah
post satu petition melalui change.org dan mendapat lebih daripada 750,000 sokongan daripada warga Iran dan juga warga United Kingdom. Hasil daripada online petition tadi yang memberikan tekanan kepada pihak berkuasa Iran, selepas 3 bulan dipenjarakan, perempuan tu telah dibebaskan daripada penjara, dan change.org ni menjadi salah satu peranan penting dalam usaha pembebasan perempuan ni. Kat sini kita dapat tengok kalau sesuatu petition tu mendapat satu sokongan yang besar daripada warga internet, dia mampu memberi tekanan kat mana-mana pihak untuk menjawab ataupun bertindak balas dengan sesuatu petition itu. Tapi tak semua petition yang mendapat sokongan besar ni mampu mempengaruhi keputusan pihak berkuasa tu. Contohnya pada tahun 2016 hingga 2017, Donald Trump telah diumumkan sebagai Presiden United States yang baru. Selepas daripada pelantikan itu, terdapat satu online petition yang menggunakan platform change.org ni telah meminta electors daripada Kongres Amerika untuk lompat parti. Electors ni kalau macam sistem perundangan berparlimen dekat Malaysia ni, dia macam ahli parlimen. So dalam satu parlimen tu kita ada number. Contohnya kat Malaysia ni kita ada 222. Kalau sesuatu usul itu mendapat lebih daripada separuh daripada ahli parlimen itu, dia dah menjadi majoriti mudah, dan sesuatu usul itu boleh diketengahkan untuk menjadi undang-undang ataupun menjadi terpakai dalam sesebuah negara itu. Sama jugalah macam US ni. Petition itu telah mendapat 4.8 juta yang telah meminta electors dalam Kongres Amerika ni untuk melompat parti dan mengundi Hillary Clinton sebagai presiden yang baru. Tapi sampai sekarang macam kita tengok, Trump masih lagi menjadi presiden. Contoh ni kita dapat tengok, walaupun online petition ni mendapat satu sokongan yang besar, tapi tak mampu untuk membuat perubahan seperti yang diminta dalam sesuatu petition itu. Okey, tadi tu kita dah tengok function-function change.org yang telah terpakai sebelum ni. So, apa kelemahan change.org ni? Okay, nombor satu adalah fake signature, tanda tangan tiruan. Ada kes dekat Australia yang mana penyokong ataupun orang yang menanda tangan online petition ini telah menggunakan nama palsu, dan sesetengah daripada nama itu seolah-olah di-generate oleh sistem ataupun lebih tepat bot. Yelah, manalah kita tahu orang tu wujud ke tak kalau nama tu sendiri macam dah pelik sangat kan. Tapi seperti biasa, spokesperson daripada change.org ni mengatakan tiada sebarang aktiviti yang luar biasa berlaku dalam pangkalan data mereka dan menafikan tuduhan itu adalah perbuatan bot. Yang kedua adalah transparansi kepada maklumat peribadi pengguna dalam change.org. Dalam sokongan kepada sesuatu online petition tu hanya menyatakan nama sahaja. So kita tak tahu adalah nama itu adalah asli atau tak. Sebab satu orang kita boleh create lebih daripada satu account dalam change.org ni, and kita tak tahu. Benda ni akan menjadikan sokongan kepada sesuatu petition itu dipersoalkan. Yang ketiga adalah credibility change.org yang telah tercalar dengan adanya satu software yang boleh menghasilkan bot untuk menyokong sesuatu online petition tu. Benda ni agak benda yang memalukan oleh change.org lah. Jom kita tengok video ni. So now I'm running the bot. It says loading bot and loaded so far, says URL on top. So you can see it's signing with random names. It may take some time for change.org to update the count, so we'll fast forward this. On the upper left of the window you can see the current sign count and the max sign count. So right now you can see that change.org almost updated everything and the bot already finished. And then we're just gonna reload the page, and as we can see we already got 465 members, and yeah, that's how you got a change.org petition. Kalau dah ada bot yang boleh tanda tangan berapa banyak yang kau nak dekat satu petition tu, macam mana orang nak percaya kan? Mungkin satu petition tu dia yang post and then dia juga yang sign berpuluh-puluh ribu petition tu, and kita tak tahu orang yang menyokong tu dah betul ke dah tak betul dah. Okey lah, last kali aku nak
nyatakan pendapat aku pasal Change.org ni lah. Okay, pada pendapat aku, Change.org ni adalah satu platform yang bagus untuk korang nyatakan sokongan terhadap sesuatu petition tu. Kalau tak ada platform ni, kita tak tahu kat mana yang kita nak usulkan, kat mana kita nak kumpul sesuatu sokongan tu. So dengan adanya Change.org ni, kita boleh kumpul orang untuk berada dalam satu muka surat yang sama dan menyatakan pendapat yang sama. And then kita boleh pastikan benda ni berjalan dengan sistematik. Contohnya kepada Menteri Pendidikan, saya nak minta Bibi Yusof untuk digugurkan daripada Board UiTM. Maksud aku, dia punya jawatan dan siapa yang hendak dituju, tuntutan itu adalah tepat. Dan kedua, tuntutan tu sendiri mesti mudah difahami untuk orang, supaya orang lain boleh faham dengan mudah. Dan lagi satu, pada aku, orang yang memulakan sesuatu petition ni, dia kena tahu daripada dia start petition tu dan pengakhiran petition tu apa yang perlu dibuat. Hala tuju dia mesti dah tahu dah. Okey, itu pendapat aku. Kalau korang ada pendapat korang sendiri, tolong share dekat komen bawah ni untuk kita sama-sama bincangkan perkara ni. Apa-apa pun, sampai sini je lah video aku kali ni. Stay safe guys. Assalamualaikum. Bye-bye.